Apa khabar semua? Sebenarnya kalau nak mod kereta ni memang boleh kata unlimited lah benda yang kita boleh buat. Sebabnya kita yang bayar kereta tu, nak mod pun duit kita. So apa masalahnya kan? Mungkin ada orang nak naikkan power kereta dia. Ada orang pula tak kisah pasal power, tapi dia nak handling lagi mantap. Ada orang pula power dengan handling dia tak kisah, tapi dia nak kereta dia lah yang terpaling cantik. Sampai kadang-kadang tu terlupa yang bukan semua mod ni bagus untuk jangka masa panjang kereta tu. Jadi dalam video ni korang akan tengok 7 mod yang nampak macam simple, tapi kalau dibiarkan berterusan boleh merosakkan kereta dan menyusahkan kita dekat jalan raya. Okey, jom kita tengok. Baik, di tempat ke-7, mod yang tak sepatutnya dibuat adalah potong spring untuk rendahkan kereta. Kebiasaannya, orang yang loweredkan kereta ni, dia nak kereta dia nampak lebih sporty lah. Dan kalau corner tu lebih stabil. Nak rendahkan kereta ni bukanlah satu kesalahan, tapi kaedah tu kena betul. Sebab nanti cantik tu sekejap je, tapi lepas tu rosak. Spring kereta ni sebenarnya dia ada stiffness dia yang tersendiri. Kalau dulu masa belajar fizik, daya yang tekan spring tu kita bahagi dengan spring tu punya travel, kita akan dapatlah stiffness spring tu. Bila kita nak rendahkan kereta, maka suspension travel tu kita kena pendekkan. Sebab kalau tidak, suspension kita akan bottom out bila langgar potholes atau dekat jalan yang beralun-alun. Bila pendekkan travel, maka spring stiffness tu akan meningkat. Jadi kalau nak rendahkan kereta, maka kena gantilah spring asal tu dengan spring yang lebih pendek dan lebih stiff. Barulah kereta tu akan jadi lebih keras dan lebih stabil. Kalau setakat potong je spring asal, memanglah nampak macam penyelesaian paling mudah. Tapi penyelesaian mudah ni biasanya cepat terlingkup lah. Of course, kereta tu akan rendah juga, tapi dia masih lembut sebab stiffness masih stiffness lama. Jadi kereta akan bottom out, absorber pun kena kerja lebih keras. Not to mention, kalau kereta tu terhentak, komponen lain pun akan suffer juga sebab asyik terhentak-hentak saja. Nanti spring punya pasal, benda lain yang rosak. Okey, di tempat ke-6, mod yang tak sepatutnya dibuat adalah negative camber yang melampau. Negative camber ni maknanya tayar tu dia macam terbuka sikit di bahagian bawah berbanding bahagian atas. Tujuan asal benda ni dibuat adalah supaya waktu corner tu, tayar belah luar tu akan flat bersentuh dengan jalan dan akan bagi grip yang lebih. Cuma bila turun ke kereta biasa ni, dia jadilah apa yang dipanggil stance car. Dan of course ada yang melebih-lebih buat benda ni. Bila dah terlebih camber ni, bukan setakat benefit extra grip masa corner tu tak dapat, tapi akan bagi bahaya pula sebab kereta tu dah tak grip dekat jalan. Lagi-lagi waktu hujan sebab contact patch yang terlalu sikit antara tayar dengan jalan. Itu belum lagi tayar tu dia akan makan belah dalam dulu sebab yang belah dalam je yang bersentuh dengan jalan. Ada yang dah macam nak tercampak rim tu dari kereta. Memang ganas. Baik, di tempat ke-5 pula, mod yang tak sepatutnya dibuat adalah upgrade spare part yang murah sampai tak agak-agak lah dia punya too good to be true tu. Bukan apa, takut barang stok tu yang lagi mahal dari part yang konon-kononnya kita upgrade tu. Okey, saya bagi contoh. Katakanlah kita nak upgrade exhaust manifold yang kononnya boleh bagi bunyi yang best sikit dari manifold asal. Tapi bajet pula tak berapa cukup. Tapi kita nak upgrade juga, kita pun carilah yang mana paling murah. Maka of course, mula-mula tu mungkinlah bunyi tu lagi sedap. Tapi exhaust manifold ni dia kena handle haba yang sangat banyak. Kadang-kadang dekat full load tu boleh sampai 1000 darjah Celsius. Lepas tu sekejap dia panas, sekejap dia sejuk. Lama-lama pun dia akan crack sebab material tu tak berkualiti. Sebab dengan harga tu, material tu saja yang dia boleh bagi. Sekarang ni macam-macam dekat Shopee tu kan. Kalau jadi benda ni tengah jalan, kan dah menyusahkan. Dan ini sama jugalah dengan part yang konon-konon berembo lah, suspension Öhlins lah, tapi harga murah. Memang tak logik dan pastikan anda sentiasa berhati-hati. Okey, di tempat ke-4, mod yang tak sepatutnya dibuat adalah tukar exhaust yang terlalu besar. Besar ni maksud saya besar gila lah, macam tin Milo tu. Exhaust yang terlalu besar ni dia akan menyebabkan flow exhaust gas dekat dalam tu terlalu perlahan.
lagi-lagi waktu idling. Exhaust yang asal tu sebenarnya engineer dah buat simulation dah. Macam mana flow dengan pressure wave dia bergerak dekat dalam exhaust tu. Objektif dia sekarang adalah supaya pressure wave yang bergerak keluar dari exhaust valve tu, dia boleh keluar tanpa dia kacau pressure wave lain yang keluar dari silinder lain. Kalau pressure wave ni masuk ke dalam silinder lain, sebab kita dah kacau exhaust tu, maka terganggulah flow exhaust gas yang nak keluar dari silinder tu. Ini yang orang sebut sebagai back pressure. Jadi kesan dia pembakaran jadi tak sempurna dan paling tak best adalah fuel consumption akan meningkat. Jadi untuk setiap enjin tu memang ada diameter exhaust yang memang optimum untuk back pressure yang betul. Nak besarkan untuk dapat bunyi tu boleh lah, tapi kalau dah besar tin Milo tu, masih sedap ke bunyi dia? Baik, di tempat ketiga, mod yang tak sepatutnya dibuat adalah memandai-mandai buat ECU tuning sendiri tanpa orang yang betul-betul ada knowledge buat benda ni. ECU ni dia sebenarnya dia seolah-olah komputer yang mengawal semua elektronik dekat dalam kereta tu. Jadi segala engine timing, bila nak advance, bila nak retard, bila nak leankan minyak, bila nak reachkan minyak, dekat berapa RPM, dekat berapa load nak buat itu, nak buat ini, semua ECU yang kontrol. Dan even kereta yang simple dan tak canggih mana pun, ECU ni tetap akan kontrol benda yang agak kompleks. Jadi untuk kita pergi main-main dengan segala setup ni tanpa belajar betul-betul, memang boleh jadi satu kesilapan yang mahal. Kalau enjin tu rosak, boleh kata okey lagi lah, kena belanja lebih. Tapi kalau sampai level membahayakan nyawa, memang tak patut. Jadi kalau nak main tuning, first stage biasanya ECU je, tak perlu tambah hardware lagi. Maka orang yang buat tu kena betul-betul profesional lah. Software pun bukan sebarang-sebarang software lah, main crack sana, crack sini saja. Dan lagi satu, of course, benda ni tak sesuai lah dibuat dekat kereta baru sebab akan void warranty yang ada. Sebab most likely ECU ni akan disable segala safety feature yang engineer dah letak dekat engine tu. Okey, di tempat kedua pula, mod yang orang selalu tak perasan tapi terbuat adalah bila dinaikkan horsepower engine, dia tak upgrade brake dia. Brake asal yang manufacturer bagi dekat kereta kita tu, memang engineer design untuk handle power output dari enjin asal saja. Takkanlah diorang nak bagi oversize brake sebab diorang pun nak kena jimat duit juga. Jadi kalau kata korang dah naikkan engine power 10% contohnya, brake tu pun kenalah upgrade bagi 10% lebih kuat juga. Sebabnya kalau dah naikkan engine power, mestilah sebab nak bawa laju kan, atau nak masuk track. Power dari engine yang dah gerakkan kereta kita tu, kalau kita nak berhenti, memang kena convert segala kinetic energy tu kepada heat dekat brake disc kita. Jadi of course nak kena better and bigger disc. Brake pad pun tak boleh yang murah lagi dah. Memang nak kena yang ori. Kalau tidak, masa emergency tu boleh overheat brake asal kita, dan kalau nasib tak baik, boleh hilang terus braking effect tu. Memang bahaya. Baik, jadi di tempat pertama, mod yang tak sepatutnya dibuat adalah bila kereta tu dia upgrade pasang turbo, tapi dia tak upgrade cooling system. Kalau kereta yang tak ada turbo, masuk turbo, ini kita panggil bolt on. Dan kalau kereta yang ada turbo, dia nak pasang turbo lagi besar, pun tak terlepas dari kena upgrade cooling system ni. Sebab enjin yang guna turbo ni, pembakaran dalam silinder tu akan berlaku pada tekanan dan suhu yang lebih tinggi dari biasa. Jadi cooling system pun kena adapt dengan pertambahan load ni. Jadi segala radiator, hose, water pump pun nak kena upgrade supaya haba lebihan ni dapat dibawa keluar dari enjin secepat mungkin. Kalau tidak, tengah syok layan turbo baru tu, boleh pula overheat tengah jalan. Memang kacau. Jadi kalau korang nak belajar lebih banyak pasal enjin dan komponen dia, macam enjin block ni, crankshaft, piston, saya dah baraikan satu enjin Honda Jazz untuk ajarkan anda semua komponen ni. Link untuk layan video-video ni saya letak dekat bawah. Jemput subscribe kalau belum dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.